Ish, Ustazah Nazra apa tahu lah. Aku nak tahu macam apa ni. Kenapa tiba-tiba nak pergi sana? Ya, macam tak tahu ke ada Ustazah famous tu. Sini tengok ni. Ni lah Ustazah Nazra Alfonso tu. Siapa pula Ustazah Nazra Alfonso ni? Pelik-pelik lah kamu ni. Ish, macam ni. Ni lah Ustazah Nazra Alfonso tu. Dia ni famous gila kot. Yang selalu bagi ceramah tu, dia memang pakar dalam banyak bidang, especially dalam bidang agama. Ya ke? Iya. Pergi kalau tak pergi ni. Boleh makcik ajak kawan makcik sekali? Mestilah boleh. Takkan tak boleh. Lagi ramai lagi bagus. Ya. Punya. Apa? Kau dari mana ni? Oh, dari sini makanan. Oh. Aku datang sini nak ajak kau pergi program annual tau. Oh, kat mana? Kat Putrajaya. Oh. Hari Sabtu ni tau. Dengan Ustazah Alfonso. Apa? Ustazah Nazra Alfonso. Oh, Alfonso. Ingatkan Apollo dengan tadi. Kau okey tak? Boleh je hari Sabtu kan? Boleh. Terbaik dah kau kan? Kita dua kan? Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh Ustazah kongsikan. Jadi apa yang Ustazah harapkan sekarang, kita sama-sama mengamalkan dan praktis apa yang Ustazah sampaikan selama 3 jam tadi. Jadi sebelum kita akhiri, Ustazah buka peluang kepada semua untuk tanyakan apa-apa soalan. InsyaAllah. Ustazah pandang orang sebelah sana tu dah berkerut dahi daripada tadi. Ada apa-apa soalan ke? Assalamualaikum Ustazah. Saya ada satu soalan. Kan Ustazah dah sebut tadi yang kita ni tak perlu pun rujuk hadis atau tafsir. So macam mana dengan lafaz kalimah 2 syahadah yang kita selalu sebut tu? Kan dalam lafaz syahadah tu, yang pertama adalah kalimah la ilaha illallah terdapat dalam Al-Quran. Manakala lafaz kedua, Muhammad Rasulullah pula terdapat dalam hadis. So maksudnya hadis ni tak betul lah. Waalaikumsalam. Jadi Ustazah sudah banyak menerima soalan-soalan sebegini. Baik, Ustazah akan terangkan supaya semua jelas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikah ila akhir ayat. Jadi jelaslah, kalimah syahadah hanyalah la ilaha illallah, tidak perlu disambung dengan Muhammad Rasulullah. Kerana apa? Kerana sudah cukup Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Hadis itu daripada manusia yang bernama Muhammad, manusia yang mungkin melakukan kesilapan dan sebagainya. Kita tidak perlu merujuk hadis atau tafsir kerana entah betul entah tidak. Boleh jadi perkara tersebut seolah-olah mendewakan manusia, menyanjung-nyanjung manusia, sedangkan hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Oh, ya ke? Maksudnya hadis yang aku baca dan amalkan selama ni tak betul lah ni. Baru aku tahu. Jadi jika tiada apa-apa persoalan, kita akhiri daurah megang kita kali ini dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. InsyaAllah kita bertemu di lain kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kita kena ingat tahu, kita kena berpegang kepada Al-Quran je. Itu yang utama. Jadi insyaAllah kita akan adakan lagi program macam ni. Nanti jangan lupa ajak kawan-kawan. InsyaAllah ke syurga. InsyaAllah Ustazah. Terima kasih Ustazah. Masa betul Ustazah tu? Tak tahu lah ni. Tia, aku rasa kita kena tanya Ustazah Khadijah lah. Macam pelik je Ustazah tu. Alah, aku pun rasa macam tu juga. Ustazah. Waalaikumsalam. Sorry ganggu Ustazah. Ustazah free ke sekarang? Alhamdulillah free. Saya nak tanya soalan ni dekat Ustazah. Boleh je tanya Ustazah. Gini Ustazah, hari tu saya dengan Dokia ada pergi satu majlis ilmu ni. Tapi saya masih was-was juga dengan penerangan Ustazah tu. Katanya lafaz syahadah yang kita selalu sebutkan
Tak betul. Yang betulnya hanyalah kalimah la ilaha illallah je. Kalimah Muhammad Rasulullah tu tak betul. Betul ke Ustazah? Tak betul tu Muna. Memang dalam Quran disebut kalimah la ilaha illallah sahaja, tetapi kita sebagai umat Islam perlu kaji lebih dalam apa yang tersirat, bukan apa yang tersirat dalam Al-Quran dengan merujuk kepada hadis. Ustazah Nara Alfonso tu cakap hadis ni bukan daripada sumber Islam, tapi sumber hukum Islam tu hanya satu je, Al-Quran. Betul ke Ustazah? Pasal apa tadi? Ustazah Najra Alfonso. Dia? Ustazah Alfonso? Korang tak tahu ke Ustazah Najra tu adalah seorang Quraniyun atau anti hadis. Dia hanya berpegang kepada Al-Quran sahaja dan menolak hadis. Sumber hukum Islam yang perlu kita percaya ada dua, iaitu Al-Quran dan hadis. Bukan Al-Quran sahaja yang kita mesti pegang dalam kehidupan, tetapi hadis juga. Penjelasan yang disampaikan oleh Ustazah Najrah Alfonso adalah salah yang tidak menempatkan kepada hukum syarak. Astaghfirullahalazim, kita dah tersesat ni. Astagfirullah. Kalau macam tu Ustazah, cuba Ustazah betulkan kami. Kami dah keliru ni. Lafaz syahadah mana yang betul-betul sebenarnya ni? Okey, begini, golongan anti hadis ni mereka mempertikaikan dua kalimah syahadah ni sebab mereka berpendapat bahawa syahadah kedua sebagai mendewa-dewakan Nabi Muhammad. Walau tak pun, syahadah yang diajar oleh Nabi terbagi kepada dua. Yang pertama, syahadah mentauhidkan Allah, manakala yang kedua pula syahadah yang membawa erti penerimaan dan pengiktirafan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Serutan daripada kisah tadi dapat dilihat bahawasanya besarnya dan pentingnya peranan orang yang berilmu dalam menakis pemahaman yang tidak benar. Seperti isu yang dibahaskan dalam drama sebentar tadi, dapat dilihat bahawasanya dua kalimah syahadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran, tetapi dari segi maksudnya merupakan terbitan dan juga rumusan yang mana segala ajaran dan perintah berasal daripada Al-Quran. Jadi sebagai orang Islam, kita sepatutnya meletakkan sebenar-benar iman kita bukan hanya kepada Allah, bahkan kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-32 yang bermaksud, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Surah ini menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mana taat kepada Allah itu dengan mentaati segala perintah Allah, manakala taat kepada Rasul ialah dengan mengikuti segala sunnah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21 sudah terang lagi bersuluh bahawasanya Rasulullah merupakan teladan yang baik yang perlu kita ikuti. Sebagai contoh, kita perlulah mempelajari hadis dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ayat ini telah memberi petunjuk kepada kita bahawasanya hadis merupakan sumber perundangan Islam di samping Al-Quran. Perlu jelaslah di sini bahawasanya golongan yang menolak hadis merupakan golongan yang menolak Al-Quran.